Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Sarawak bersama saya Syaf Syukri. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tolak tepi isu politik, fokus isu pandemik COVID-19. Tiada pertambahan kes positif COVID-19 di Sarawak. Juga ULID, Pusat Belia Perkasa Pembelajaran dalam talian. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBBN Sarawak mengumumkan tiada pertambahan kes positif COVID-19 hari ini. Manakala 2 kes dilaporkan pulih dan dibenarkan discharge dari hospital melibatkan 1 kes di Hospital Umum Sarawak HUS dan Hospital Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih dan discharge meningkat kepada 690 kes atau 91.76% daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak. 2 kluster dilaporkan masih aktif melibatkan 4 kes bagi kluster Bah Arnab di Kuching dan 7 kes termasuk 1 kes didaftarkan di Selangor bagi kluster Putra di Bintulu. Bagi kluster Bah Arnab setakat jam 12 tengah hari tadi, jumlah yang disaring melibatkan 40 orang, 36 disahkan negatif COVID-19 dan tiada kes menunggu keputusan ujian makmal. Manakala bagi kluster Putra, 133 disaring dan 109 jumlah kontak disahkan negatif, manakala 18 masih menunggu keputusan ujian makmal. Seterusnya, usah ganggu-gugat kestabilan politik sedia ada. Demikian tegas Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ketika mengulas perjumpaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Tegasnya Malaysia kini dipimpin kerajaan yang stabil, terutama dalam menangani isu pandemik COVID-19. I think we have got an Agong who is really able to read things, you know. And I strongly believe when Anwar goes and see him, he will be advised by the Agong. We have got a good government facing COVID-19 and the Prime Minister seems to be able to handle it very well, isn't it? So do not disrupt it politically. Ujarnya meskipun Anwar sudah mempersembahkan senarai sokongan ahli parlimen yang menyokongnya kepada baginda, namun ia tidak bermakna Yang di-Pertuan Agong akan membuat keputusan segera. Tambahnya, dia percaya baginda teliti dalam penilaiannya. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC ambil pendekatan tangani isu alam sekitar menerusi agenda ekonomi hidrogen. Menerusi agenda itu, Sarawak akan terus memperkasakan penggunaan teknologi hijau sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Pengerusi SEDC Tan Sri Dr. Abdul Aziz Hussein berkata, kekayaan sumber tenaga hidroelektrik di negeri ini memberi kelebihan kepada Sarawak selaku pemain utama dalam pembangunan ekonomi hidrogen. SEDC has been actively pursuing the Sarawak hydrogen agenda in collaboration with agencies such as Sarawak Energy Berhad to explore the potential of hydrogen gas development in the state. We would like to expand that collaboration and synergy by involving more parties from the industries as well as from the academic sector to work together in realizing this mission. Mengambil contoh negara-negara maju seperti Perancis dan Amerika Syarikat, teknologi itu telah berjaya mengurangkan penggunaan karbon dioksida yang memberi kesan kepada pemanasan global. Menurutnya, dalam menggerakkan aktiviti ekonomi melalui sumber tenaga yang boleh diperbaharui, beliau yakin agenda ekonomi hidrogen mampu menjadi pemangkin untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. So this is one of the initiatives that we want to have a look, want to see in Sarawak. And because and one of the ways in which this is to be done is, of course, to convert the existing vehicle, the existing engine of the vehicle from the conventional engine to engine that doesn't release any carbon dioxide. Okay, so it can be a battery vehicle, it can be a hydrogen vehicle. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Hidrogen Sarawak di Kuching pada Selasa.
Kekurangan tenaga kerja khususnya melibatkan pekerja asing antara punca kepada kelewatan pelaksanaan projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 di Sarawak. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, ia susulan keputusan kerajaan negeri yang terpaksa menyekat kemasukan mereka ke Sarawak dalam usaha mengawal penularan COVID-19. Malah katanya Jabatan Kerja Raya dan agensi berkaitan juga tolak ansur dengan tidak menamatkan kontrak kontraktor terlibat susulan kelewatan itu. Yes, it is our problem. The problem at the same time, that's the advantage that we have because we stop foreign workers from coming in. Therefore, we can control COVID-19 spread in this country. We need a lot, but we don't want to because they become a problem to us. I think we may have to stay put for a while. Bagaimanapun beliau yakin perkara ini dapat diatasi Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC yang mempunyai program khusus menangani permasalahan disebabkan pandemik COVID-19. That's why you have the SEAC, and that is the one post-COVID-19 punya program, and that's what we're doing now. That is the way to tackle this COVID-19. I know it affected the progress of done, but I think I'm quite confident that can overcome it. The Sarawak government has a very serious organization that handles it. The SEAC. Yeah. The Sarawak Economic Action Council. That's the one that tackled this COVID-19. Sementara itu, mengulas mengenai isu kelewatan pelaksanaan sesuatu projek kerajaan, ini jawapan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jauh Samion. One, prolonged procurement time frame, prolonged procurement time in case of projects for re-tender. Some projects are re-tendered and takes a long time. Number two, contractors awarded the projects do not have the capacity to implement projects on schedule, resulting in subcontracting to other parties, which also contributed to further delays. Three, lengthy procedures and time taken to terminate poor performing contractors before new contractors can be appointed to continue with the projects. Selain itu, Masing menjelaskan sebanyak 50.8% projek fizikal melibatkan 485 projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 yang dibiayai Kerajaan Sarawak percaya disiapkan setakat September tahun ini. Malah 469 projek lain dalam RMK-11 itu masih dalam fasa pelaksanaan. Secara keseluruhan, terdapat 1,500 projek fizikal dan bukan fizikal dengan jumlah peruntukan lebih 37 bilion ringgit dibiayai Kerajaan Negeri. Katanya projek bukan fizikal termasuk pelaburan, penyelidikan dan pembangunan sistem. Of this 1,500 project, 954 are physical projects, while the remaining 546 are non-physical. As at 30 September 2020, out of 954 physical projects, 485 projects are 50.8% have been completed, while the remaining 469 projects, or 49.2%, is in various stages of implementation. James yang juga Menteri Pembangunan, Pelabuhan dan Infrastruktur MIPD turut berpuas hati dengan prestasi ini, namun kerajaan tetap mengambil langkah proaktif untuk tingkatkan produktiviti. Sekarang pengguna internet memang meluaskan, jadi sangat memudahkan terutamanya bagi pelajar yang mengalami kelas online sekarang lah. Jadi salah satu juga tempat ini sangat selesa dan memang sangat comfortable bagi seorang pelajar yang memerlukan internet. Melihat kepada keperluan untuk capaian internet demi kelancaran dalam proses pembelajaran, Pusat Youth Leadership and Development ULEAD kini beroperasi di Jalan Matang Kuching. Diasaskan oleh Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, ia boleh dimanfaatkan sepenuhnya para pelajar dalam memperkasakan kemahiran kepimpinan dalam kalangan belia. Saya telah mengenal pasti ramai pelajar-pelajar yang terpaksa belajar di rumah secara online dan tidak dapat balik ke IPTA ataupun IPTS masing-masing.
Jadi ada di antara mereka mempunyai cabaran tempat belajar yang tidak sesuai ataupun coverage internet yang kurang kuat. Jadi ia affecting pembelajaran online mereka. Jadi apa yang saya lakukan, saya bekerjasama dengan ULIT, NGO belia di kawasan saya untuk mewujudkan satu pusat pembelajaran online bagi student-student. Tambahnya, tempat yang disediakan itu juga menyediakan kemudahan penggunaan komputer dan mesin cetak. Turut disediakan ruang beriadah di mana pelajar boleh berdiskusi selain merancang aktiviti bermanfaat yang boleh dijalankan. Kami orang yang akan mengurus tempat tu, so dekat situ ada pelbagai fasiliti yang memang sediakan, terutamanya ruang yang kondusif bagi belajar, and then stable internet connections, and then memang ada provide juga 2 laptops untuk student yang ada masalah dengan laptop lah. Boleh datang situ, walk in aja. Paling penting memang patuh SOP lah. Bagi Dayang Diana Abang Ibrahim, pelajar University of British Columbia, fasiliti di pusat ini banyak membantunya. Persekitaran ala kampus berinya keyakinan untuk meneruskan pembelajaran walaupun berdepan dengan kekangan COVID-19. It's easier for you to study here because everyone shares the same experience. Everyone's a student, so when you're at home, it's hard. People doesn't really understand your situation as a student. But when you have online classes and everyone here does online classes, so you guys share this experience. Everyone's quiet. Mengurangkan jurang digital dan perbezaan golongan celik teknologi maklumat dengan golongan yang kurang bernasib baik. Itu matlamat utama penubuhan Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu. Malah penubuhan ini juga mampu dijadikan sebagai hub komuniti bagi kegunaan masyarakat setempat. Juga untuk mereka menjadikan tempat ini as their hub, as their community place. Sebab sekarang ni perpustakaan bukan hanya tempat untuk mendapat koleksi. Perpustakaan adalah tempat untuk beriadah. Perpustakaan adalah tempat untuk bertemu dan bertukar pendapat. Dan juga perpustakaan boleh digunakan sebagai event-event komuniti. Setakat ini, 6,511 ahli telah berdaftar dengan Pustaka Negeri Sibu sejak dibuka pada September dan pendaftaran menjadi ahli adalah percuma. Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu bakal dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg 21 Oktober ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang media dan lawatan bersama media sempena Majlis Perasmian Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu di Pustaka Sibu pada Isnin. 22 tahun lalu dengan hanya bermodalkan RM50 untuk memulakan perniagaan menjual apam balik, kini seorang usahawan Radni Abdullah mampu meraih lebih RM3,000 sebulan. Malah hasil pendapatan itu juga digunakan sebaiknya untuk menyara dan menampung perbelanjaan serta pembelajaran anak-anaknya. Berniaga sejak awal 90-an, Radni menjalankan perniagaan apam balik di Pasar Malam Sibu. Cik tu mula pembalik ada 22 tahun macam itulah semenjak Pasar Malam Sibu dimulakan. Memang dari kecil, memang anak-anak memang besar daripada rezeki jualan pembalik inilah. Sampai sekarang, sampai pun dia orang dah pandai buat sendiri. Sampai ada yang sudah bekerja dari rezeki pembalik, jualan pembalik inilah. Malah kini anak-anaknya juga mewarisi kemahiran yang sama. Tambahnya, apam baliknya kini turut diinovasikan dengan pelbagai perasa sebagai memenuhi permintaan pelanggan. Memang banyak yang menarik lah. Macam kita tu ada rezeki, kita senang hati lah. Macam dari dulu sampai sekarang apam balik ini memang sentiasa diminat macam-macam bangsa lah. Bangsa Cina, Melayu, Iban, semua bangsa lah memang minat pembalik ini. Baiklah, dengan itu sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan telah bertemu dalam sini. Salam hormat.